Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam channel kita The Ibnu Rijal untuk membincangkan episod yang seterusnya yang seperti mana saya janjikan kepada tuan-tuan sebelum ini, iaitu episod untuk kita membicarakan perihal peristiwa sejarah 13 Mei. Tujuan post ini ataupun status ataupun recording video ini dibuat adalah bukan untuk trigger kebencian dalam kalangan kaum ataupun bukan untuk mengapikan semangat perkauman antara kaum. Sebaliknya, tujuan sebenar adalah untuk kita meniupkan api kedamaian, menceritakan perihal sejarah agar kita ini mengambil pengajaran daripadanya. Jadi post pada malam ini ataupun video pada malam ini tidak lain hanyalah untuk kita belajar sejarah yang berlaku kepada tanah air kita. Kemudian yang penting sekali adalah untuk kita mengambil pengajaran daripadanya, insyaAllah. Jadi malam ni saya bawa untuk tuan-tuan satu laporan rasmi, satu laporan khas, khusus ataupun rasmi lah, berkenaan dengan peristiwa ini yang direkodkan, yang ditulis oleh Majlis Gerakan Keselamatan Negara pada tahun 1969, Oktober 69, sejurus selepas peristiwa ini selesai. Maka saya kira ini satu dokumen, satu dapatan yang kuat, satu rujukan yang kuat yang ditulis sendiri oleh Majlis Gerakan Negara. Itu harga dia RM1. Kisah Jawi, masa ni Jawi masih lagi kuat dalam kalangan negara kita, masih ramai boleh membaca Jawi. Kita akan baca 9 bulan Oktober 1969 buku ni. Tu lama tuan. Sekoyak dah setengah. Tapi InsyaAllah kita akan cuba bacakan. Saya dah baca habis dah, 2 kali khatam dah. Cuma malam ni saya tak boleh nak baca whole story sampai habis. Dia akan drag begitu lama. Kita nak pergi just a few page dan saya akan berikan intisari berdasarkan pembacaan saya, lebih kurang bedah-bedah lah. Kemudian kita akan lihat bagaimana dan apa yang patut kita buat sebagai generasi penerus hari ini, insyaAllah. Baik, buku ni tuan-tuan, dia menceritakan kepada kita, saya boleh bacakan kat sini bab dia. Dia start dengan bahagian 1, latar belakang sejarah berlakunya, kemudian pemecahan masyarakat Melayu sebelum perang, dasar British selepas perang, keganasan MPAJA, itu dia tu, Ain Ya Mim Pa Ya, MPAJA lah, darurat 1948, komunis mencuba lagi. Kemudian bahagian kedua, terjadinya peristiwa bimbang dan curiga, konfrontasi di pulau, perbalahan kecil, politik perkauman, kemudian kongsi gelap dan politik, serta panjang dalam buku ni. Nampak je nipis ni, kertas lama. Dia masuk kepada cerita ketegangan pemimpin, perarakan kemenangan, sombong, rekayasa 13 Mei, kabar angin yang tak disangka, gerakan bersama, laporan maling, dan apa yang sebenarnya, laporan yang curang, laporan yang ditipu dan apa yang sebenarnya. Kemudian akhbar-akhbar asing dan pengikut-pengikut bicara-bicara luar. Kemudian bahagian ketiga, ditulis di sini halangan-halangan dan antara 3 jalan. Itu tugas pada masa depan, harapan pemimpin kita dahulu ni. Apakah tugas pada masa depan? Itu tugas yang digalas oleh kita hari ni lah. Buku ni ditulis pada tahun 1969, bermaksud hari ni telah 2020, telah berapa tahun? Berapa puluh tahun dah kan. Jadi harapan itu, dan kita dapat tengok nanti tilikkan dalam buku ini, ramalan dalam buku ini, apakah telah terjadi hari ini ataupun bagaimana. Kita akan baca pada awal, insyaAllah. Baik, saya nak go through beberapa bab yang penting, saya bacakan dan saya akan berikan intisari bagaimana. Okey. Di sini dimula dengan latar belakang sosio budaya masyarakat. Dia sebut kat sini, wujudnya keadaan hidup pelbagai kaum di negara ini sekarang adalah hasil daripada dasar ekonomi British sebelum perang yang menggalakkan kemasukan orang-orang bukan Melayu beramai-ramai. Orang-orang Cina dan India pada masa itu sebagai buruh berdagang, pergi dan datang mengikut pasang dan surutnya ekonomi tanah Melayu. Tetapi sejak tahun-tahun 40-an kurun ini mereka mulai tinggal terus beramai-ramai. Kekayaan ekonomi tanah Melayu dan sikap murah hati dan sabar orang-orang Melayu yang telah dipergunakan oleh kerajaan penjajah menyebabkan orang-orang Cina dan India mencurah-curah datang, dan keadaan demikian terus-menerus berlaku hingga tahun 30-an.
tidak mahu menafikan kerakyatan saudara-saudara Cina dan India di Malaysia. Mereka lahir di tanah Melayu, mereka sebagai rakyat Malaysia. Ini just sebagai bacaan sejarah sahaja. Kemudian menunjukkan bagaimana diceritakan dalam buku ini sifat orang Melayu itu sendiri yang begitu murah hati, begitu baik, yang mesra dengan orang luar, yang ada pro and con-nya. Macam hari ni kita dapat lihat masuk lambakan pekerja-pekerja asing daripada Indonesia, daripada Myanmar, daripada Vietnam, daripada Bangladesh. Ada pro and con-nya. Kita ramai sahabat Indonesia yang baik, kita ramai pekerja-pekerja Rohingya yang rapat dengan kita. Ada pro and con-nya, tapi itu pada satu sudut. Pada sudut yang lain, bila berlaku kekacauan, macam saya diceritakan oleh kawan-kawan duduk di Kuala Lumpur mengatakan geng-geng Bangladesh di Kuala Lumpur tu rajin bergaduh daripada dua grup. Itu yang menyebabkan kekacauan yang akhirnya mencetuskan huru-hara yang kita bimbang. Satu hari nanti dia will take over the country. Mungkin susah lah, tapi kalau kita tak pelihara, kita tak preserve ketuanan itu, ataupun kemajoritian itu dah, ataupun kita masih lagi leka dan lalai, maka akhirnya kita akan menjadi pengemis di tanah kita sendiri, kerana bangsa yang mengembara ini, golongan minoriti ini, mereka begitu kuat, begitu rajin bekerja dan sebagainya. Saya bukan nak menyebut tentang kehebatan bangsa lain, bahkan bangsa Melayu sendiri bila mereka duduk di London, mereka duduk di Jerman, mereka duduk di luar negara, Melayu di sana hebat. Mereka bekerja, mereka berdikari. Golongan pedagang ni golongan yang hebat, golongan yang mengembara ini golongan yang hebat. Dagang Pak Malau, dagang Belipak, dagang hamba masa lalu, betul tak? Jadi orang berdagang ni hebat. Bukan saya kata particular races ataupun setiap satu bangsa itu hebat, sebabkan bangsa dia bukan sebab jati dia. Bila dia kembara pergi luar negara, duduk negara yang majoriti bangsa lain bukan bangsa dia, dia akan jadi kuat dan hebat. Melayu juga begitu di bumi luar. Kita dapat saksikan beberapa tokoh-tokoh Melayu yang berjaya di bumi luar. Kenapa? Kerana mengenangkan mereka itu minoriti di bumi luar, maka mereka bersungguh-sungguh dan they excel dekat luar negara. Hari ini sebagai pengajaran kepada kita hari ini yang agak leka, diberi bantuan, banyak kemudahan dasar orang tu, affirmative action, yang menyebabkan ada di antara kita hari ini yang tak tahu nak cakap ala bangsa sendiri, tapi we need to change. Sebab satu hari nanti kita akan ditinggalkan oleh mereka. Kita kena perubahan. Baik, saya nak kembali kepada yang ni. Maka dia ceritakan dalam buku ini sebagai permulaannya, dasar ini yang menyebabkan kemasukan bangsa Cina dan India sebelum ini itu adalah dasar British yang membuka pintu untuk masuk ramai-ramai menjadi pekerja, dan dasar British yang menempatkan Cina di bandar, di pekan, menempatkan Melayu di kampung dan menempatkan India di estate-estate, menyebabkan pemisahan itu berlaku. Maka ketidakfahaman sosial budaya berlaku, masing-masing tak faham, masing-masing buat hal masing-masing, masing-masing sistem pendidikan masing-masing, yang menyebabkan akhirnya menyebabkan satu dia ibarat bom jangka yang tunggu masa nak meletus, dan akhirnya dia meletus pada peristiwa 13 Mei. Baik. Di sini nanti dia koyok dah sayang. Di sini nanti dia akan ceritakan kepada kita beberapa siri peristiwa awal yang menyebabkan tercetusnya peristiwa besar itu, dan kita akan dapat lihat nanti kesimpulannya macam mana. Ini laporan yang paling rasmi, yang paling neutral, yang paling tidak memihak kepada mana-mana. Ada Melayu yang dikecam, ada Cina yang dikecam, ada Melayu yang dibela, ada Cina yang dibela. Jadi saya kira post ini ataupun video ini tidak perlu untuk dibawa sebagai pekakas perkauman, sebaliknya pekakas kedamaian antara kita untuk kita bersama-sama mengambil pengajaran, tak kira Melayu, Cina, India ataupun lain-lain bangsa, untuk pengajaran dan untuk pembelajaran. Tu dia. Baik. Udah demam. Okey. Saya nak baca ini dasar British selepas perang, keganasan MPAJA, kemudian darurat tahun 48. Okey, Dia mencontohkan ada gerakan-gerakan luar yang cuba untuk mengambil alih negara pada tahun 48. Masa itu masih belum kuat lagi, maka ada usaha daripada Parti Komunis Malaya untuk nak ambil alih negara. Dia bermula merekrut bangsa-bangsa Cina daripada duit. Saya baca di sini. Pada tahun 1952, percubaan yang kedua untuk mengambil 2,000 orang pemuda Cina gagal lagi, walaupun Persatuan Cina Malaya iaitu MCA
telah menawarkan hadiah antara 50 hingga 300 kepada tiap-tiap rekrut Cina di dalam masa latihannya. Walau bagaimanapun, tidaklah seharusnya dilupakan bahawa ada juga beribu-ribu orang Cina dari semua lapisan hidup, terutamanya mereka yang bertugas dalam perkhidmatan awam yang telah berdiri teguh di belakang kerajaan serta memberi sumbangan yang besar bagi menamatkan darurat. Maksudnya, yang menamatkan darurat itu askar Melayu, polis kita. Yang dalam polis itu ada juga bangsa Cina dan India yang kita nak katakan pergaduhan ini, saya kira dia pergaduhan kaum, tetapi secara sebalik tabirnya dia adalah pergaduhan beberapa agenda orang politik tertentu yang menyebabkan kita ini rakyat bawahan menjadi mangsanya. Ada juga Cina yang baik, yang side belah polis, ada juga Melayu yang jahat, yang mengapikan. Bukan saya nak merendahkan bangsa saya, tapi saya cuma nak bagi clarification kat sini. Satu penilaian yang adil, iaitu kita jangan melihat kepada bangsa itu, pertembungan bangsa itu, yes dia berlaku, tetapi rupanya dalam laporan ini menceritakan kepada kita ada anasir luar atau ada anasir dalaman yang mengatur semua ini agar tercetusnya huru-hara, agar setiap parti politik tertentu mengambil malihnya. Ada juga parti politik Melayu, ada juga parti politik Cina. Saya tak katakan dua-duanya baik. Dua-duanya ada sikap mereka tersendiri. Itulah orang politik. Okay? They will use as a tools. Mereka akan gunakan kita sebagai alat selagi mana mereka boleh untuk mencapai dia punya hasrat itu. Baik, saya akan buktikan saya punya klaim ini. Baik, saya nak bacakan bahagian kedua, terjadinya tajuk dia macam tu. Okay. Bimbang dan curiga. Dia mula dengan subtopik macam tu. Saya nak baca Jawi dia kena pembang sikit, pasal Jawi lama. Syak wasangka antara kaum Cina dengan Melayu memang sudah lama tersirat di dalam sejarah negara ini yang kebelakangan. Berbagai jenis kekacauan kaum telah terjadi. Tanda-tanda yang dapat digalor menunjukkan kejadian-kejadian besar biasanya berlaku di kawasan yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada bangsa Cina, di mana didapati gerakan kongsi gelap. Kebanyakan dari pergaduhan itu tidak bermula dengan pertempuran antara kongsi gelap dengan pemuda-pemuda jahat Melayu. Ini disebut, saya sebut, dia bermula dengan golongan-golongan kongsi gelap Cina yang jahat, kemudian Melayu-Melayu yang agak nakal, yang menyebabkan akhirnya merebak kepada orang-orang Cina dan Melayu kampung-kampung yang tidak bersalah. Itu poinnya. Okey, baik. Okey. Ketika kerajaan United Kingdom hendak menganugerahkan taraf bandaraya kepada Pulau Pinang, suasana gelisah dan curiga di antara orang-orang Cina dengan Melayu sudah sedia ada. Keputusan kerajaan Inggeris itu disambut dengan berbagai-bagai sikap. UMNO Pulau Pinang atas sebab politik mengambil keputusan tidak akan mengambil bahagian di dalam perayaan 1 tahun ini. Akibatnya tersebarlah kabar-kabar angin mengatakan kononnya orang-orang Melayu akan menyekat dan cuba menyuarakan ataupun menyuraikan perarakan itu. Perarakan itu bermula pada pukul 10.30 pagi 2 hari bulan Januari 1957. Itu sambutan Hari Bandaraya Pulau Pinang. British nak buat. Masa tu UMNO Pulau Pinang pilih untuk boykot ataupun tak mau join perarakan tu, menimbulkan satu sentimen, menimbulkan satu orang kata apa, gambaran yang there is something would be, akan berlaku something ni sebab Melayu tak mau join. Sebab apa Melayu tak mau join ni? Perarakan ni, sedangkan ini sambutan bandaraya. Apa jadi? Kita akan tengok. Kepada hari perarakan tersebut 10.30 pagi 2 Januari 1957, tanpa peserta-peserta Melayu, berita angin bertiup di kalangan peserta-peserta di sepanjang perarakan itu mengatakan kekacauan akan berlaku. Adalah, there is always ada hidden hand, there is always ada hidden orang yang akan menulis mesej, yang akan sebarkan WhatsApp palsu, yang akan trigger pergaduhan, yang akan bagi kabar angin, yang pergi cerita ni Melayu dah buat perangai lagu ni dah, Cina dah buat susun strategi macam tu dah. Saya tak tahulah golongan ini sampai sekarang masih ada DNA ni dalam tubuh badan. Dalam bangsa mana pun ada, dalam bangsa Cina pun ada, dalam bangsa India pun ada, dalam bangsa Melayu pun ada. There is always ada somebody yang kita tak tahu siapa yang akan meniupkan api-api kemarakan kaum ini, dan dia akan sembunyi di belakang.
Akhirnya bila orang bergaduh, ada orang cedera, ada orang sakit, ada orang mati, dia survive. Tapi orang inilah bertanggungjawab mencetuskan pergaduhan ini. Siapa mereka tak tahu. Sampai sekarang masih ada di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana media sosial yang akan ambil gambar sekeping, kemudian dia akan reka post yang palsu, mencetuskan panik, mencetuskan kemarahan, mencetuskan ketakutan yang akhirnya menyebabkan orang berbalah dan dia survive. Golongan ini yang ada DNA ini cukup bahaya, harus dihapuskan. Golongan yang menyebarkan berita palsu, kabar angin yang mencetuskan pergaduhan, ketakutan ini, saya tak tahulah DNA ini bila nak habis. Tapi di mana-mana budaya pun, di mana-mana masyarakat pun, dalam mana-mana bangsa pun ada golongan ini. Tak tahu sebab apa, dia nak apa ada benda-benda ni. Dia seronok tengok orang bergaduh, dia seronok tengok orang terbakar, dekat mati habis, dia tak tahu. Tapi dulu pun ada lah. Ini dalam kalangan orang Cina lah, dia pada sebab berita kata ni Melayu nak boikot perarakan ni, mereka nak serang kita. Padahal tak begitu pun, sekadar orang Melayu tak mau join sahaja. Sebab mungkin dasar sentimen anti-Inggeris dan sebagainya masa tu kan baru merdeka. Just itu saja, bukan nak serang-serang, tak ada serang-serang apa pun, tapi dah bertiup dah kabar mengatakan yes, Melayu akan menyerang. Maka bila jadi macam tu, apa kesan dia? Sejurus kemudian, kenderaan polis yang mengepalai perarakan tersebut telah dipanggil untuk menyiasat satu laporan di tempat lain. Sejurus kemudian, sejurus kemudian, kenderaan polis yang mengepalai perarakan tersebut telah dipanggil untuk menyiasat satu laporan di tempat lain. Ini masa mana ni? Masa peristiwa sambutan Hari Bandaraya Pulau Pinang itu. Pada Januari 48 tadi tu kan? Itu bila? 57. Okey. Kenderaan itu berpatah balik. Masa tu polis daripada kerajaan depa lead juga perarakan itu. So masa tu depa dapat laporan berlaku kekacauan di tempat lain. Maka menyebabkan kenderaan itu berpatah balik melalui perarakan tersebut ke belakang. Dan ini telah disalah tafsirkan oleh orang-orang Cina yang mengambil bahagian dalam perarakan itu sebagai tanda bahawa orang-orang Melayu telah menyerang di sebelah belakang perarakan tersebut. Bila kata polis untuk pergi ke belakang, patah balik pusing pergi duduk belakang perarakan itu, maka orang Cina ingat mesti Melayu duduk dekat belakang dah. Dia jadi takut, dia jadi panik. Maka ramai daripada mereka yang mengambil bahagian itu pun dengan serta-merta menggulang mim nga ga waw lam nga menggulung bendera-bendera mereka, lalu memecahkan satu kenderaan berhias untuk menggunakan kayu-kayunya. Mereka ambil bendera daripada bawah, dia bergulung kat tangan, dia pecahkan, tumbuk pecahkan kereta-kereta berhias yang ada tu. Untuk apa? Untuk mengambil kayu-kayunya. Okey. Memecahkan satu-satu kenderaan berhias untuk menggunakan kayu-kayunya sebagai senjata. Sementara yang lainnya masuk ke rumah-rumah di sepanjang jalan perarakan itu dan melengkapkan diri mereka dengan senjata-senjata seperti parang, pemotong daging, kapak dan lain-lain. Dia mula masuk ke rumah-rumah, pergi masuk kedai-kedai semua, dipecahkan kereta, ambil senjata, nak defend diri. Sebab dia duk sangka dan Melayu di belakang yang nak serang. Sedangkan tidak ada pun. Baik. Oleh kerana keadaan sudah menjadi tersangatlah tegang, polis yang bertugas pun mula menyuraikan perarakan itu. Tetapi sekumpulan lebih kurang 50 orang Cina sambil bersurai mengejar beberapa orang Melayu ke sebuah rumah yang berhampiran. Kebetulan ada Melayu juga yang pergi sebagai penonton, tak ramai, minoriti. Maka dia ambil kesempatan untuk kejar Melayu tu. Dia sangka inilah yang nak main memberontak tu, yang nak main serang tu, padahal itu sekadar penonton. Maka dia menyerang Melayu itu sampai lari ke sebuah rumah. Seorang inspektor Cina yang bertugas ketika cuba mempertahankan orang-orang Melayu itu. Saya ulang lah. Seorang inspektor Cina yang bertugas ketika cuba mempertahankan Melayu itu. Maknanya Cina side of police, dia polis, inspektor. Okay, dah jadi inspektor pada zaman tu Cina. Okay. Dia cuba menyuraikan barakan itu dan dia on the side of the Melayu lah. Tapi bukan side of Melayu, side of kebenaran kan. Kalau masa tu Cina betul, Melayu salah, he need to back up Chinese lah. Dia Chinese. Kalau masa tu Melayu betul, dia back up dia Melayu lah. Bermaksud polis dia buat kerja yang betul lah. Dia menyokong yang mana yang betul sahaja. Okey. Okey, polis tersebut pada buat menarik contoh ni. Okey. Polis tersebut mendapat cedera, kena kapak di kepalanya. Tetapi Cina yang ramai-ramai ni pergi kapak kepala polis Cina tu. Mana
dia bukan pergaduhan kaum sangat, dia lebih daripada pergaduhan politik. Saya tak tahu lah pergaduhan apa, tapi China menyerang China dan China inspektor itu dikapak kepalanya hanya kerana dia mempertahankan seorang Melayu. Hingga terpaksalah dia, polisi tersebut, bangun dan menembak, mengakibatkan seorang Cina mati dan seorang Cina yang lain cedera. Akhirnya kumpulan itu bersurai apabila pegawai penjaga daerah polis OCPD, dia ini OCPD, sampai di tempat itu dengan satu pasukan polis. Kemudian bila dah tegang sangat dah, polis yang tadi tu dah berdarah, kepala dah dikapak dan dia tembak, satu orang Cina mati dan satu orang Cina cedera. Maka nak jadi tegang lagi, maka datang polis satu pasukan untuk menyelamatkan keadaan. Okey, berikut dari peristiwa terpencil itu, beberapa kejadian serang menyerang dan pergaduhan kecil telah dilaporkan. Di antara 2 hari bulan dengan 8 hari bulan Januari 1957, 4 orang telah terbunuh dan 48 orang cedera. Dalam tempoh selepas daripada peristiwa perarakan tersebut sampai beberapa hari selepas itu, telah 4 orang mati dan hampir 50 orang telah cedera akibat daripada pergaduhan-pergaduhan kecil di tempat-tempat lain. Nampak? Kenapa orang begitu menjaga? Kenapa negara kita begitu menjaga agar jangan ditiupkan api perkauman ini? Kerana apa? Kerana once dia tercetus, mesej kebencian perkauman ini cukup mudah dijual. Kerana itu kita nak jaga. Saya lihat kita nak jaga. Saya lihat kerajaan pun begitu, pembangkang pun begitu. Dia nak jaga. Jangan bagi tercetus perkauman ini. Kerana apa? Once dia berlaku, yang menang dapat arang, yang kalah dapat abu. Itu sahaja. Okey, itu yang berlaku sebenarnya. Jadi nak jaga, both of parties nak jaga, tapi ialah tu tengok kesannya dia akan trigger pergaduhan-pergaduhan kecil tempat-tempat lain, orang akan cedera, orang akan mati yang tanpa sebab. Maka saya akan baca lagi beberapa pergaduhan di tempat lain pula, dia merebak pula. Sentimen ni tuan-tuan boleh bayangkan, zaman tu 57, zaman tu bukan ada WhatsApp lagi, bukan ada Facebook lagi, bukan ada Twitter apa semua lagi untuk orang nak semakkan mesej berantai, tapi berlaku dia berebak di tempat lain begitu cepat. Nanti dia dari Pulau Pinang ni dia akan merebak pergi ke Pulau Bangkok, dia akan merebak pergi ke Kuala Lumpur, dia akan merebak masuk ke Seberang Perai. Saya akan baca. Nak habis malam ni tak dah, banyak sangat, tapi takat mana dah saya nak cover, saya akan cover. Okey, baik. Okey, masuk bab 7. Konfrontasi di pulau. Pertelingkahan dan peristiwa dan perseteruan, bukan peristiwa, silap. Memang sentiasa ada di antara kaum-kaum Cina dengan Melayu di Pangkor. Di antara samsing-samsing Cina, khususnya anggota-anggota kongsi gelap dan samsing-samsing Melayu di pulau itu yang diketahui mengutip duit pelindungan, tidak ada perhubungan yang baik. Maknanya menjadi orang kata apa, zaman tu jadi satu orang kata apa, macam mana nak kata habit tak boleh lah, macam satu aktiviti pula. Samsing Cina ni dia kutip duit pelindungan daripada kedai-kedai Cina, samsing Melayu kutip duit pelindungan daripada kedai Melayu. Nampak? Itu berlaku, bangsa sendiri menindas bangsa sendiri, Melayu menindas Melayu, Cina menindas Cina. There is always ada kapitalisme macam ni. Tapi kedua-dua ini merebut pengaruh dan mereka dua ni tak kancing. Dan bila berlaku pergaduhan antara kedua ni, sepatutnya dinilai sebagai pergaduhan antara samsing Melayu berlawan samsing Cina, tetapi disalahartikan sebagai pergaduhan Melayu lawan Cina. Kesan kepada orang awam, masyarakat yang tidak bersalah ini, akhirnya kedua-dua bangsa ini menjadi mangsanya. Baik, saya baca. Dengan latar belakang ini, satu pergaduhan telah terjadi berikutan dari pertengkaran di antara seorang Cina dengan seorang pemuda Melayu di Sungai Pinang pada 1 hari bulan Mei tahun 59. Pertempuran macam mana ni? Saya baca. Peristiwa itu merebak membawa kepada pertentangan dan pertengkaran antara orang-orang Cina dengan Melayu. 3 orang Melayu telah cedera dan banyak harta telah musnah. Tidak beberapa lama kemudian, lebih kurang 20 orang Melayu bersenjata pisau dan parang mara untuk bersemuka dengan sekumpulan kira-kira 30 orang Cina yang juga lengkap dengan bermacam senjata. 20 orang Melayu pergi repeat lah, pergi serang dekat satu kongsi Cina ini. Masa tu 30 orang Cina duk tunggu, masing-masing bersenjata. Oh, nak jadi besar ni kan, dengan parang, dengan senjata semua ni. Mujurlah dengan ketibaan polis ketika itu, satu lagi pertempuran besar telah dapat dielakkan. Mujuk polis mai. Baik. Pada 2 hari bulan Mei tahun 59, imam di tempat itu memanggil orang-orang Melayu bermesyuarat di masjid untuk membincangkan langkah-langkah untuk mengawal keselamatan. Melihatkan kumpulan itu seramai kira-kira 60 orang Cina
merihatkan kumpulan itu. Bila Tok Imam panggil di masjid beberapa orang ketua Melayu ni untuk bincang, kita nak buat lagu mana ni, nak jaga kampung kita ni, takut permusuhan, takut rusuhan, macam kita nak bincang, just bincang. Tapi bila tengok macam tu, Cina mula berprasangka, apa mereka buat di masjid? Mereka duk bincang apa? Mereka duk plan apa? Macam tu. Jadi menimbulkan rasa curiga. Maka 60 orang Cina telah mempersiapkan senjata, keluar pergi ke masjid. Kira-kira 60 orang Cina dengan segera melengkapkan diri dengan senjata-senjata seperti parang, kayu runcing dan botol-botol, dan mula berkumpul lebih kurang 20 elok dari masjid itu dengan cara yang mengancam. Orang-orang Melayu itu pula, masa tu Melayu duduk dalam masjid, bincang mesyuarat lah nak buat apa, nak jaga keselamatan kampung ni. Maka Cina duk sangka mungkin dia plan nak bunuh kita. Maka Cina siap awal-awal parang, pisau, pedang semua ni, pergi tunggu keliling masjid, 20 elok keliling masjid dengan posisi, dengan gaya yang nak mengancam. Maka Melayu yang duduk dalam masjid masa tu nak jadi macam mana? Mereka keluar seorang-seorang pelan-pelan ikut pintu belakang, saya tak tahu macam mana, tetapi masing-masing pakat keluar seorang-seorang, terus bekerja pulang ke rumah, balik ke rumah masing-masing, bukan lari, untuk mensenjatai dirinya dengan parang. Dia balik ambil parang. Oh, Melayu dulu jangan main. Bukan lagu. Bukan lari balik rumah tidur. Lari balik ambil parang, main balik. Wah, kemah. Batu dan botol. Dalam pertempuran itu, sebuah kongsi Cina di situ telah dibakar. Tempat pot mereka lah. Pot kongsi mereka dibakar. Dan hapus seluruhnya. Begitu juga 6 buah lagi rumah kepunyaan orang Cina yang berhampiran dengan masjid telah dibakar. Ini telah menambahkan kemarahan orang-orang Cina. Lalu mereka membalas, bersudahan dengan seorang Melayu mati dan 5 lagi cedera. Pihak Cina mengalami 1 kematian dan 2 orang cedera. Kumpulan-kumpulan Samsing kongsi gelap merayau-rayau di merata pulau itu, menyerang beberapa orang Melayu dan memusnahkan banyak harta benda. Suasana di bandar-bandar dan kampung-kampung yang berdekatan dengan Pangkor telah turut tegang, tetapi tindakan yang tegas dan keras dari pihak-pihak berkuasa telah menjauhkan keadaan yang lebih buruk. Maka pihak berkuasa cepatlah, dia tangkas, dia aktif, dia cepat, dia turun, dia selesaikan. Kepatutnya merebak lagi besar. Tapi sebabkan turunnya pihak berkuasa, polis dan pasukan keselamatan menyebabkan tak tersebarlah. Perintah berkurung diwartakan pada 3 bulan Mei 2059. Menyekat orang-orang meninggalkan atau masuk ke Pulau Pangkor. Beberapa kepala Samsing telah ditangkap dan pelbagai senjata banyak didapati. Mujuklah dapat tangkap awal dan dapat buat perintah berkurung, maka dapat dibendung di pulau tersebut. Meanwhile, berlaku pula bab ke-8. Koyok habis ni saya duk baca dulu. Bab ke-8. Cuba saya tunjuk dia lagu tu lah. Okey, bab ke-8, perbalahan kecil. Okey, macam mana cerita dia? Kita sambung. Boleh tak dekat ni boleh tak? Kita sambung pawai. Saya ingat saya nak buat saya nak buat 13 minit macam siri. 1 2 3 4 episod. Tapi bila saya fikir-fikir balik, alah, benda-benda gaduhan ni tak payahlah nak sampai nak sirikan. Biar 1 episod cukup. Just untuk pengajaran dan pembelajaran. Yang lebih layak untuk kita sirikan adalah yang bersifat macam sejarah, sirah para sahabat, hadis, tokoh-tokoh macam nanti saya boleh catat pasal ada situ Mandela, buku di bawah ni, kalau orang tanya siapa buku ni di bawah semua buku bahasa Inggeris. Okey, Schwarzenegger, Steve Jobs, okey, Obama, saya baca kisah-kisah tentang mereka. Tapi di atas buku agama lah. Okey, begitu juga di bawah ni kisah-kisah pasal world history, tyrants, kemudian art of war. Okey, dan tokoh-tokoh Melayu juga kat sini, ada Tun Razak, ada Dr. Mahathir. Nanti lah kalau ada masa kita akan contoh satu persatu ni, kalau boleh cover ni. InsyaAllah ini impian saya untuk menceritakan, berkongsi dengan tuan-tuan dapatan-dapatan. Apalah artinya kita beli, kita baca kalau kita tak berkongsi. Baik, saya sambung. Perbalahan kecil bab 8. Apa pula ni nak jadi ni? Tadi di Pulau Pangkor. Baik, ni di mana pula? Dan bab ke-8, perbalahan kecil. Sejauh mana kecil dia? Saya baca. Kekacauan kaum di Bukit Mertajam. Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okay. Saya duduk juga dekat. Kekacauan kaum di Bukit Mertajam ini tercetus akibat suatu perkelahian kecil di pasar Bukit Mertajam. Sampai sekarang ada kot. Pada pagi 11 hari bulan Julai tahun 64, seorang pekerja Melayu di pasar itu telah
dipukul dengan cangkul oleh seorang penjajah sayur bangsa Cina berumur 15 tahun disebabkan satu pertengkaran yang kecil. Bergaduh sikit, Cina tu katok dia dengan cangkul. Cina tu berumur 15 tahun, dia tak dikatakan umur berapa. Okey, kira kahak-kahak orang zaman dulu tu. Kemudian apabila pekerja Melayu itu pergi ke pejabat ketuanya hendak mengadu mengenai perkara itu, kira-kira 40 orang Cina telah muncul. 3 daripadanya masuk ke pejabat itu lalu menyerang pekerja pasar itu. Dah kena pukul dah. Dia pergi repeat lagi, dia pergi serang, bukan repeat, dia pergi tambah lagi, pergi serang lagi. Dah pukul dia dah dengan cangkul, pergi serang pula dengan 40 orang. Pukul dia lagi. Dia mencetuskan kemarahan lagi tu. Pekerja Melayu itu telah tidak puas hati dengan tindakan polis. Okey. Dan beberapa orang pegawai parti UMNO dan telah membuat berbagai percubaan untuk memberitahu pengerusi majlis daerah dan pegawai daerah mengenai kejadian itu, tetapi kedua-duanya tidak dapat dicari. Bila jadi macam tu, dia carilah pemimpin Melayu untuk backup dah, tapi pemimpin Melayu tak ada masa tu, dia kata tak ada. Maka pada pukul 10 pagi pada pukul 10 pagi esoknya, barulah pekerja tersebut dapat membuat aduan kepada pengerusi majlis daerah. Menjelang waktu itu, keadaan tegang antara kaum telah bertambah meruncing. Setengah jam kemudian terjadilah pertempuran di antara lebih kurang 30 orang Melayu yang tidak bersenjata dengan orang-orang Cina di pasar Bukit Mentajam. Esok tu tuan-tuan, dia kumpul geng Melayu pun pakat dia marah, pakat main pula. Nampak tak barah dia macam mana? Bergaduh pula esok antara 2 kelompok di pasar Bukit Mentajam, di antara 30 orang Melayu dengan 30 orang Cina. Tapi masa ni tak ada senjata. Okey. Mengakibatkan seorang Cina dan seorang Melayu cedera. Orang Melayu yang cedera itu telah mati pada esoknya. Okey. Berikutnya, dari peristiwa ini beberapa kejadian serang menyerang serta bakar-membakar berlaku di daerah Bukit Mentajam. Seorang Cina terbunuh dan beberapa yang lain cedera. Lepas pada seorang Melayu mati, dia bangkit lagi kemarahan, dia tersebak lagi, maka pakat turun habis, maka Cina pula diserang, mati pula Cina, dia cedera lagi. Begitulah yang berlaku. Pedih episod ini, tapi saya cerita sudut yang rasmi sajalah. Saya tak mahu nak mengapikan sama. Saya nak bawa kepada pendamaian. Okey. Serangan ke atas pekerja Melayu itu yang juga menjadi pegawai bahagian UMNO tempatan telah ditempatkan oleh setengah pelampau-pelampau orang Melayu sebagai satu cabaran terhadap penduduk Melayu. Perasaan dendam dan marah naik dengan cepatnya. Bagi mencegah pengacau-pengacau daripada menyalahgunakan keadaan tersebut, perintah berkurung pun dikenakan bagi seluruh daerah itu pada 14 hari bulan Julai tahun 64. Berlanjutan selama 10 hari kemudian. Beberapa orang telah ditahan kerana terlibat dalam keadaan kekacauan itu. Yang kenyataan ini dalam kalangan Melayu dan juga Cina. Tidak ada bukti yang menunjukkan peristiwa itu telah didorong atau dipergunakan oleh mana-mana parti politik atau oleh anasir-anasir subversif. Bagaimanapun, ada juga diketahui ejen-ejen kongsi gelap telah mengambil kesempatan dengan menakutkan penduduk tempatan bagi mengutip duit perlindungan. Bila jadi macam tu, it's always ada scammer lah. Dia pula akan pergi beritahu dekat orang tempatan ni, Cina dengan orang Cina dia, Melayu dengan orang Melayu dia, akan pergi beritahu duit perlindungan. Kalau tidak, perang nanti yang berjadi apa-apa kacau pula, kerusuhan. Bagi duit kami akan lindung. Padahal polis dah buat perintah berkurung lah. Tapi it always ada scammer. Macam COVID ni lah. Kerajaan bagi duit, berkelak kerja duit SP and so on. Ada juga scammer yang kata main isi kat kami lah. Sentiasa ada orang nak ambil untung. Baik. Alhamdulillah. Kemudian bab ke-9, politik perkauman. Berapa minit dah ni? Okey. Masuk bab ke-9, politik perkauman. Ini menarik. Yang ini menarik. saya kena baca. Dalam sepanjang kempen pilihan raya, masa tu ada pilihan raya. So, dalam kempen pilihan raya, beberapa calon yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan soal-soal perkauman. Dia mengapikan perkauman. Beberapa orang calon. Okey. Daripada parti mana saya tak tahu, bila sebut kat sini lah. Perbuatan mengapi-apikan perasaan perkauman cukup
ternyata dalam ucapan-ucapan mereka untuk memancing undi dan sokongan. Maknanya mereka masing-masing ni cakap masa tu modal politik mereka adalah modal perkauman. Masing-masing. Cina dengan modal kaum dia, Melayu dengan modal kaum dia, sudah tidak membicara tentang agenda membangunkan negara, sudah tidak membicara tentang bagaimana nak memulihkan ekonomi, bagaimana nak memulihkan orang kata apa hutang kosong yang banyak, menyediakan peluang pekerjaan, membincangkan dasar. Tidak. Masa tu ucapan politik nak raih undi cuma sentimen kauman saja. Oh, bahaya tu. Bahaya statement ini, bahaya sikap yang begini. Masing-masing buat. Bukan kita Melayu saja buat, Cina pun buat untuk raih sokongan kaum dia. Melayu pun buat untuk raih sokongan kaum dia. Dia jadi macam tu, tuan-tuan, bahaya. Baik. Okey, saya baca lagi Oportunis ini. Oportunis tu dia jauhi yang terdiri dari satu pihak pelampau yang telah memberi gambaran yang salah serta mengancam Pasal 153 dalam perlembagaan dan menakutkan orang-orang Melayu bahawa mereka akan dikuasai oleh kaum-kaum yang bukan Melayu. Mana? Macam ada satu geng ni, tak tahu parti mana. Dalam ucapan mereka telah memberi gambaran yang salah serta mengancam dan menyebut tentang Pasal 135 dalam perlembagaan dan menakut-nakutkan orang Melayu bahawa satu hari nanti mereka akan dikuasai oleh kaum-kaum lain. Okey. Yang lebih melampau lagi ialah pihak-pihak yang memperluaskan hak-hak Melayu yang mempersoalkan hak-hak Melayu dari segi sejarah serta tentang kedudukan mereka sebagai bumi putera tanah Melayu. Maksudnya bukan Melayu saja buat, Cina pun buat. Okay, masa tu okay, itu Melayu dia kempen cerita pasal nanti mereka akan gulingkan negara kita, mereka akan kacau sistem beraja kita, macam tu lah. Macam tak mahu sebut lah, tapi duduk berlaku. Cina pula duduk sebut untuk raih sokongan Cina, parti Cina pula duduk sebut lah Melayu ni tak layak jadi tuan siapa daripada jadi kuasa pula, patutnya kena sama adil, macam tu lah. Polemik itu dibincangkan sampai hari ni, saya rasa berlaku penyakit tu kan. Tapi pencetusnya adalah pemimpin-pemimpin ini yang menggunakan buah ini, senjata ini sebagai kempen pilihan mereka. Itu yang bahaya. Okay, sebab ucapan pemimpin itu didengar dan ditaat oleh setengah orang yang ekstrim, yang melampau. Sebab tu saya tak ekstrim sangat dengan politik, sebab bahasa mereka sentiasa berubah-ubah. Okey, baik. Cara memikat yang berbahaya ini oleh mereka yang berucap di perhimpunan pilihan raya dapat dikesan dari perbezaan soal-soal yang diperberatkan dalam ucapan-ucapan dalam lain bahasa. Ucapan-ucapan kepada para pendengar yang berbahasa Inggeris dan Melayu berbeza dengan pidato-pidato untuk para hadirin yang bertutur bahasa Cina ataupun Tamil. Maknanya bila orang Cina itu, bila calon Cina dia bercakap di depan bangsa dia akan puji bangsa dia, akan hantam bangsa lain. Tapi bila calon yang sama Cina itu dia pergi kat rakyat Melayu yang juga mengundi di bawah parlimen dia akan puji Melayu, dia akan rendahkan bangsa dia sendiri. Begitu juga Melayu, pemimpin Melayu yang bila dia bercakap di depan orang kampung Melayu, dia akan katalah Melayu ni bagus semua ni. Tapi bila dia pergi dekat kempen dekat orang Cina yang di bawah parlimen dia pula akan puji Cina. Lidah bercabang dalam kalangan calon-calon pilihan raya masa ni sudah ada, tak menguntungkan apa pun, dan kesannya berlaku lebih parah lagi. Kesannya menyebabkan maklumat yang sampai itu tidak standardized, maka menyebabkan kemarahan makin marah, dendam makin meluap, yang akhirnya akan mencetuskan letupan ataupun peristiwa 13 Mei itu. Okey. Diterbitkan naskah-naskah dalam tulisan Jawi, di dalam bahasa Cina, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Tamil yang berlainan, yang menyebabkan information itu tak standardized, yang akhirnya menyebabkan mereka bergaduh. Okey, saya nak pergi kepada peristiwa tu. Kemudian dia berlaku kemenangan kepada parti DAP di Kuala Lumpur. Mereka mula berlarak dengan sombong, mengusir orang Melayu, maka orang Melayu berbangkit marah di Kampung Baru, melakukan pergaduhan. Itu situasi dia 13 Mei. Okey, saya baca lah.
Mengikut satu kenyataan yang dibuat oleh Haji Ahmad Ghazali kepada polis pada pagi 12 hari bulan Mei tahun 69, saya telah memberitahu Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Harun bahawa pemuda-pemuda UMNO di Kampung Baharu hendak mengadakan satu perarakan UMNO dengan tujuan menunjukkan kepada parti-parti pembangkang yang UMNO juga mempunyai sebab yang wajar untuk mengadakan perayaan kerana mereka tidak kalah dalam pilihan raya negeri. Saya memberitahu Menteri Besar bahawa pemuda-pemuda UMNO itu berasa sangatlah marah terhadap kelakuan-kelakuan ahli DAP dan gerakan dan penyokong-penyokong mereka. Maksudnya sebelum peristiwa ini, parti DAP dan gerakan parti DAP dan gerakan dia ni bersatu lah. Okey, mereka ni bersatu dan mereka ni berlarak di Kuala Lumpur masa tu. Sebenarnya pemimpin parti pembangkang dari parti-parti gerakan dan DAP tidak langsung menahan atau memburukkan kelakuan pekerja-pekerja parti mereka. Maksudnya pekerja parti-parti dia ni keluar ke Kuala Lumpur buat kekacauan, merosakkan harta benda, kempen kami dah menang, halau orang Melayu balik kampung and so on. Maka bila statement keluar daripada pemimpin gerakan dan DAP masa tu dia berkata dah, kami tak salah pun, tak buat apa-apa macam tu kan. Walaupun kelakuan yang menimbulkan marah ini sudah terlalu melampau, masyarakat Melayu di kawasan-kawasan yang menerima ejekan itu telah menunjukkan kesabaran, tetapi mereka berasa marah dengan hakikat bahawa hanya dengan memenangi beberapa kerusi tambahan sahaja, orang-orang bukan Melayu terutamanya bangsa Cina telah menunjukkan kesombongan yang tidak terhingga kepada orang-orang Melayu pada keseluruhannya. Kejadian-kejadian yang berlaku sejak 9 hari bulan hingga ke 12 hari bulan Mei telah membangkitkan mereka terhadap masa depan, membimbangkan mereka terhadap masa depan. Maksudnya masa tu orang Melayu di Kuala Lumpur mula-mula rasa macam bangsa Cina DAP dan gerakan ni baru menang beberapa kerusi tapi telah belarak naik lori halau orang Melayu, ejek orang Melayu. Maka bangsa ni Melayu rasa macam hampa ni baru menang beberapa kerusi saja dah nak jadi besar kepala dah, macam mana kalau hampa menang banyak kerusi. Maka masa tu baru mereka timbul reaksi. Mereka kata kalau macam orang DAP dan gerakan boleh belarak, kami pun nak belarak juga. Sebab kami pun menang, mereka pun baru macam tu. Itu yang Haji Ghazali tak surat kepada Datuk Harun tu. Dan bila kedua-duanya belarak, Melayu pun belarak di tempat dia, Cina pun belarak di tempat dia, tu perhimpunan itu bila bertembung, saya pernah sebut dalam kuliah saya banyak kali sebelum ni, bila dua buah gerakan besar bertembung, meskipun bukan niat untuk bergaduh, akhirnya mesti jadi bergaduh. Utara sebut bunga tarik, dia mesti bergaduh. Macam perang Jamal kan, kedua-dua pihak ini masing-masing nak support each other. Pasukan Aisyah, pasukan Ali masing-masing nak support each other, tetapi it's always ada hidden hand yang duduk di tengah-tengah yang akan mengapikan agar keduanya ini bergaduh. Baik, 13 Mei. Setelah menerima ancaman dan penghinaan dalam beberapa hari yang terdahulunya, tindak balas setengah orang Melayu ialah untuk bertumpu di Kampung Baru. Mereka pakat berkumpul, pakat turun habis daripada Pulau Pinang, daripada Perak, Sungai Manik, Johor, semua ni Melaka, semua turun sampai ke Kampung Baru berkumpul nak kumpulkan kekuatan. Menteri Besar Selangor Datuk Harun bin Haji Idris membuat laporan berikut kepada polis. Apa laporan dia? Pada 13 Mei pagi tahun 69, satu perjumpaan ahli Dewan Undangan Negeri yang telah berjaya dalam pilihan raya telah diadakan dalam pejabat saya di Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor untuk membincangkan penubuhan kerajaan negeri. Kemudian daripada itu saya balik ke tempat kediaman saya dan berada di rumah sepanjang tengah hari itu. Dan Melayu telah ramai datang untuk mengucapkan tahniah kepada saya atas kejayaan saya dalam pilihan raya. Pada kira-kira pukul 5 petang, 2 orang Cina telah dibawa ke rumah saya. Dia pun selesai bincang, Melayu pun dah ramai, dia pun balik rumah petang nak rehat. Tiba-tiba main 2 orang Cina pergi rumah dia, rumah kediaman rasmi dia. Siapa yang bawa ni? Dibawa oleh Tahir Majid. Mereka memperkenalkan diri mereka sebagai wakil daripada Dr. Tan Chee Koon. Mereka berkata kepada saya bahawa parti gerakan tidak akan bercantum dengan DAP. Macam tu pula dah. Itu mereka bergabung. Nampak kan? Dia akan hantar satu side kepada kerajaan, satu side kepada pembangkang. Macam itulah bijak politik ini.
Okay. Dan meminta saya membentuk kerajaan negeri. Saya memberitahukan kepada kedua-dua Cina itu supaya mereka balik dan beritahukan kepada Dr. Tan Chee Koon supaya beliau sendiri menelpon kepada saya. Kedua-dua Cina itu pun balik dengan segera. Masa ni gerakan dia macam sabotaj DAP lah. Dia keluar DAP, dia nak masuk UMNO lah, ataupun gabungan dengan parti UMNO ni kan, untuk membentuk kerajaan negeri. Begitulah orang politik, sentiasa ada perubahan-perubahan mereka tertentu. Baik, kemudian peristiwa ni saya nak pergi kepada peristiwa dahsyat. Okey, masuk ke bab 16, khabar angin yang tak disangka. Sesungguhnya hingga 3.30 petang 13 Mei, Ibu Pejabat Polis Selangor ada mendengar khabar angin bahawa kekacauan mungkin berlaku, tetapi kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahawa pergerakan itu akan berjalan dengan teratur melainkan jika diserang. Khabar-khabar angin itu juga membangkitkan kemudian pergerakan tersebut diserang oleh pihak-pihak, kemungkinan pergerakan tersebut diserang oleh pihak-pihak tertentu di Jalan Caukit dan di kawasan Medan Sulaiman. Polis menjangka kekacauan kalaupun benar-benar berlaku akan hanya terjadi sekiranya pergerakan tersebut diserang. Itu pun hanya setelah pergerakan itu keluar dari Jalan Raja Muda daripada pukul 7.30 malam. Oleh itu, penempatan anggota-anggota polis telah diatur bagi mencegah serangan ke atas atau oleh pergerakan itu selepas pukul 7.30 malam di kawasan yang mudah tersinggung dari situ. Di Medan Sulaiman ini adalah dijangkakan pergerakan itu akan selesai tanpa apa-apa kejadian buruk, dengan syarat kawalan polis yang lengkap ditempatkan sebelum pukul 7.30 petang. Menjelang pukul 7 petang, setengah jam sebelum pergerakan itu dijadualkan bermula, pasukan dia tulis pos alif sin waqaf pasukan simpanan polis Persekutuan Federal Reserve Unit Nuniata FRU lah, Federal Reserve Unit, telah ditempatkan di kawasan ini. Satu pasukan ditempatkan di samping Jalan Tengku Abdul Rahman, Jalan Caukit pada pukul 6.35 petang. Setelah melintasi rumah Menteri Besar pada pukul 6.30 petang, pasukan itu mendapati tiada apa-apa kekacauan di situ. Polis menjangkakan akan berlaku kekacauan dekat Caukit, dekat Medan Sulaiman. Maka polis dah turun dah dengan FRU semua standby dah. Tapi bila pergerakan tu berlangsung, tak berlaku kekacauan apa pun. Cina berlakak di tempat dia, Melayu berlakak di tempat dia. Tak berlaku kekacauan apa pun. Okay. Kemudian satu pasukan lagi datang untuk melindungi di rumah Menteri Besar pada pukul 6.50 petang dan mendapatkan 3 orang telah mati Jalan Raja Muda. Kemudian bila dia okey lah, kemudian bila polis pun pergi lah kawal rumah Menteri Besar, tempat-tempat yang hotspot ni, tiba-tiba dapat laporan kata di Jalan Raja Muda, jalan yang mereka tak sangka tu, tiba-tiba sudah ada 3 orang mati di tepi jalan. Satu pasukan lagi telah dikerahkan ke kawasan Jalan Bukit Bintang dan 2 yang lain bersiap sedia di depoh polis yang berhampiran. Tiap-tiap pasukan mengandungi 40 pegawai Cina dan 60% bukan Cina. Bermaksud polis pun bijak lah strategi polis. Dia tak mau bagi nampak pergaduhan itu perkauman, maka dalam pasukan polis itu ada unit yang bahasa Cina, ada unit yang bahasa Melayu yang mereka bergabung sekali. Ini bagi saya solid lah kat PDRM, bijak mereka agar tak mau nampak macam pasukan polis side siapa-siapa. Biar bagi polis ni nampak neutral, sebab tu dalam pasukan polis yang ditugaskan, dikerahkan untuk turun tu, dalam tu ada Cina dan dalam tu ada juga Melayu. Best PDRM strategi mereka. 6 kenderaan polis bergerak telah berjaga. Satu di Lebuh Raya, satu di Bulatan Raja Muda, satu di Kampung Baharu, satu di Kampung Pandan, satu di Pudu dan satu di kawasan Jalan Perkeliling, iaitu Jalan Pahang. Selain daripada itu, 10 pasukan pencegah kecil polis, itu polis sukarela berkenderaan telah bergerak, 3 di kawasan Jalan Bandar, 2 di kawasan Pudu dan Ceras, 2 di kawasan Jalan Campbell, 1 di kawasan Jalan Keliling dan 2 di kawasan Baraya Kapfaya Lamdal.
Brickfield, hebat, adalah dianggarkan dengan adanya pasukan-pasukan tersebut berkawal di kawasan-kawasan itu dari pukul 7 malam. Tidak akan ada sesiapa yang berani menyerang perarakan itu atau orang-orang dalam perarakan itu memulakan pergaduhan. Okey. Malangnya kekacauan yang pertama meletus di luar kawasan yang dijangka. Okey, maknanya mereka duk target polis duk target kawasan-kawasan hotspot ni. Rupanya kekacauan itu terjadi kat tempat lain. Saya pun tak tahu, hebatlah tok nenek moyang kita dulu ni. Dalam keadaan tak ada WhatsApp, tak ada apa ni, apa boleh plan nak switch tempat pergaduhan tu ke tempat lain. Instead of polis dia jaga beberapa hotspot, tapi pergaduhan tetap meletus di tempat lain. Kau tu kan bahaya api berkauman. Nampak kesan dia macam mana? Orang begitu bersemangat nak berjuang atas nama kaum. Okey. Okey. Apabila kekacauan berlaku, polis bertindak dengan serta-merta. Setiap anggota yang ada telah dipanggil, diberi arahan dan ditentukan tempat bertugas, termasuk ke kaki tangan markas polis persekutuan dan depoh persekutuan. Kawalan di depoh ditugaskan kepada rekrut-rekrut dalam latihan yang meninggalkan pengawal-pengawal biasa berpengalaman yang digerakkan ke tempat lain. Maksudnya balai-balai polis, masa tu polis pun dah tak cukup dah. Polis-polis yang berpengalaman ni semua kena turun, pi huraikan pergaduhan, pi jaga perarakan Cina, perarakan Melayu. Sampai balai polis jadi tak ada orang, maka orang pegawai polis yang dalam pol-pol, rekrut-rekrut pol-pol yang tak ditauliahkan lagi tu, ditugaskan untuk mai turun jaga balai polis. Tahap tu boleh bayangkan tak? Macam COVID sekarang lah, bila doktor dan nurse tak cukup, dah ada perkiraan untuk nak ambil student-student tahun akhir dalam kolej-kolej kejururawatan untuk bantu kan di frontliner. Macam tu lah kes ni. Tapi yang sekarang ni baik lah. Jangan dulu pun baik, cuma nak beritahu betapa huru haranya masa tu sampai tak cukup kaki tangan. Terpaksa ambil orang yang sedang belajar dalam maktab polis tu untuk keluar bantu jaga di balai polis. Kesan dia apa? Okay, saya baca dah itu 2 kali dah. Kesan dia, nanti saya akan baca. Balai polis itu dikepung. Okay. Balai polis dikepung sampailah askar turun beberapa company untuk membebaskan balai polis itu daripada cengkaman orang-orang luar ni yang cuba untuk take over the balai polis. Askar turun untuk membantu menyelamatkan balai polis. Askar turun membantu membebaskan balai polis daripada orang awam yang bergaduh ni, yang mula nak ambil alih balai polis. Bahaya tuan-tuan. Maksudnya ini bukan benda kecil ni lah. Kalau bergaduh sampai tahap nak take over balai polis dan dia mampu untuk ambil, sampai tahap askar kena turun untuk backup, bermaksud ini bukan perkara kecil. Saya dah baca dah itu, saya cari tak jumpa. Askar terpaksa turun untuk dapatkan balik balai polis yang hampir-hampir ditawar oleh perusuh. Okey. Maka kekacauan berlaku meletus dengan begitu dahsyat. Askar terpaksa turun beberapa unit untuk menyelesaikan keadaan. Okay. Pihak tentera dan polis telah menjalankan kesemuanya 33 gerakan bersama untuk memburu anggota-anggota Kongsi Gelap, Samsing dan penjahat yang lain dan anasir-anasir yang tidak baik, memburu mereka. Okay. Sebagai hasilnya, lebih daripada 2,000 orang telah ditangkap oleh polis. Okay. Dalam kalangan kedua-dua kaum. Okay. Dalam masa itu, lebih daripada 300 keluarga Cina dari kawasan-kawasan, dengarlah. Dalam masa itu, lebih daripada 300 keluarga Cina daripada kawasan-kawasan sensitif Datuk Keramat dan Jalan Raja Muda telah dibantu oleh tentera Melayu berpindah ke pusat perlindungan mereka. Nampak? Maksudnya baik lah. Dia ada side yang baik lah. Okay. Mak saya masa cerita tentang tragedi 13 Mei, masa kehangatan yang berlaku di Pulau Pinang masa tu, kebetulan family mak saya dengan Tok Wan, Tok semua ni mereka duduk di rumah kedai. Mungkin Pak Su saya tengok video ni nanti. Mereka duduk di rumah kedai. Rumah kedai ni Cina lah. Kawasan Pekan Tasik Keluar. Jiran kanan depan dan belakang jiran Cina. Masa tu ketegangan kaum. Dan bila ketegangan kaum ni, dia akan jadi, dia nak hambat dan nak pukul, tak kira orang dah lah.
Begitu takut. Mak saya cerita lah masa tu pasal kami Melayu duduk dalam pekan Cina zaman tu. Saya tak ada lagi lah. Tapi yang baiknya mak saya cerita ada geng-geng jiran mereka Cina ni panggil mai duduk rumah mereka. Bersembunyi di rumah mereka. Jiran yang baik Cina bersembunyi jaga rumah mereka. Tak mau bagi Cina-Cina lemah kepung. Begitu juga minual di dalam kampung-kampung Melayu. Di Tasik Kelugok ada beberapa orang Cina yang baik, yang rapat dengan Melayu macam adik-beradik. Maka Melayu itu melindungi Cina tersebut di rumah mereka. Begitu yang berlaku. Ini yang saya ambil daripada interview sendiri daripada orang yang terlibat masa peristiwa itulah. Okay. Mak saya kata Tok Wahan turun pergi Kuala Lumpur dah lah dengan parang apa. Tapi kami duduk di rumah takut. Maka jiran-jiran Cina ni ambil duduk di rumah mereka. Itu di pekan. Tapi di kampung-kampung ada juga Cina yang minoriti yang takut. Melayu pula pergi ambil Cina-Cina kawan-kawan mereka duduk di rumah mereka untuk melindungi daripada berlaku dibunuh dan dipukul dan sebagainya. Satu semangat, spirit setia kawan yang baik bagi saya lah. Okay. Saya ingat dulu satu orang Cina di Tasik Kelugok, Seng Hok, pemilik syarikat CSH kedai tu kan. Dia mak saya cerita dia dengan arwah Tok Wan saya macam adik abang. Bukunya baik. Saya ingat dulu satu ketika tahun lepas saya pergi kedai dia. Dia masih ada tapi dah tua sangat dah. Saya pergi beli kipas. Dia tak kenal lah kan. Dan Cina-Cina bawah ni, Cina muda ni bukan baik mana dengan kita kan. Tapi Cina-Cina lama ni bagus. Jadi saya cerita lah, uncle, saya ni cucu arwah abang arwah Ismail. Dia tengok saya, dia tu, oh abang oh terus tuan-tuan dia bagi diskaun 50%. Maknanya keakraban itu masih ada dalam kalangan mereka sayang sungguh macam adik-beradik. Tapi yang tu yang kita nak jaga, no? Yang tu yang kita nak kekalkan keharmonian itu. Kita tak mau pergaduhan. Okey. Okey, askar turun untuk membebaskan balai polis dan membantu polis di beberapa roadblock dan sebagainya. Kemudian bab 18 laporan mailing. Maksudnya laporan curang lah, laporan yang ditipu. Dan apa sebenarnya? Okay, masa itu telah tersebar kabar angin dalam kalangan kaum Melayu dan Cina mengatakan bahawa orang yang mati terbunuh. Pasal masa itu diceritakan dalam buku ni, mayat bergelimpangan di tepi jalan ramai. Berlamuk ada mayat tak terurus. Kereta terbakar, rumah terbakar, kebakaran merata-rata, kereta terbalik, terbakar, kedai pecah, berlaku kecurian, kedai-kedai kena pecah, duit orang curi, kereta terbalik, mayat di tepi jalan penuh. Tak boleh kawal masa tu tuan-tuan. Maka tersebar pula kabar angin dalam kalangan masyarakat Melayu dan Cina mengatakan kerajaan masa tu bersalah sebab mayat-mayat itu tidak diberikan semula kepada family. Dicerita dalam ni. Maka dipersebarkan berita. Cina balik sebab kat kaum dia, Melayu balik sebab kat kaum dia, kata askar-askar mabuk, bukan saya kata dalam ni kata, dituduh askar-askar mabuk dan pesakit-pesakit kusta yang digunakan sebagai penggali kubur. Nampak? Mana masa ni apa satu pula ingin perusung ni. Melayu boleh cerita kat Melayu kata apa tahu tak, kerajaan pergi ambil askar-askar mabuk dengan orang penyakit kusta yang pergi korek kubur adik-beradik kita mati tepi jalan. Cina pun cerita macam tu juga kat kaum dia. Hantar dak askar jemnya jahat dia macam tu kan. Padahal bukan begitu. Diceritakan dalam laporan ini sebenarnya kenyataan sebenarnya ialah seperti berikut. Kebanyakan dari mayat-mayat tidak diserahkan kepada saudara mara mereka untuk dikebumikan kerana sukarnya mengenali mereka, keadaan mereka yang kotor dan reput, keperluan untuk pembedahan mayat yang memakan masa yang lama, cap jari, penggambaran, meletakkan tanda-tanda yang lain, cara pengenalan dan juga lebih mustahak pertimbangan supaya tidak bertambah semarak lagi api perkauman. Sebab mayat begitu banyak, ada yang direput, ada yang bolat, ada yang kotor tepi-tepi jalan ni. Kalau nak cari seorang-seorang nak bagi family, jenuh cari. Sebab tu orang kata masa sebelum bergaduh tak mau fikir. Lepas bergaduh nampak jadi macam mana. Bukan kata Melayu mati ramai, Cina mati ramai, masing-masing pergi sebab berita palsu, menyalahkan polis dan tentera.
Nampak? Akhirnya pasukan keselamatan pula disalahkan. Sedangkan tidak begitu kata dalam laporan ini. Dah begitu ramai dengan cap jari, dengan mayat pula yang ada yang telah reput, ada yang telah hancur mukanya. Kalau buat balik bayangkan kalau polis beri kebenaran untuk setiap mayat itu dibawa balik. Apa akan jadi? Dia akan trigger another kemarahan lagi sebab tu dia depa bodoh sampai macam ni. Putih kepala. Nak selamat kerajaan, polis dan tentera, mereka yang kumpulkan, mereka yang selesaikan. Mereka yang tanam dan sebagainya. Itu satu sikap yang baik dan satu langkah yang bagi saya cukup bijak oleh pihak keselamatan masa tu. Tapi dia salah sangka oleh orang Cina dan orang Melayu yang ekstrim masa tu mengatakan kerajaan, yalah orang Melayu akan kata kerajaan sokong Cina. Orang Cina akan katakan kerajaan sokong Melayu. Begitulah kita golongan pelampau ni. Sentiasa mereka merasakan mereka itu terancam. Paranoid. Sedangkan tidak begitu. Pihak keselamatan duduk di tengah-tengah memutuskan untuk menguruskan mayat tersebut kerana nak elak another kemarahan dan nak cari seorang-seorang jenuh cari. Berapa banyak mayat bergelimpangan di perjalanan, ada yang dah reput, ada yang berolak, ada yang putih kepala, ada putih tangan. Kalau bagi balik kat kampung Cina ataupun Melayu, lagi teruk gaduh. So selesaikan. Maka usaha-usaha dilakukan ini alhamdulillah membuahkan hasil dan akhirnya episod itu dapat ditangani dan orang mula balik ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing dan pelan-pelan dia mula surut dan akhirnya okey lah macam hari ni lah. Okay. Tapi bahagian akhir, okay, ini tugas masa depan. Okay. Okay. Ditubuhkan Majlis Gerakan Negara, ditubuhkan untuk mengendalikan keadaan darurat negara dan untuk mengembalikan negara ini kepada keadaan sedia kala. Kesan daripada itu adalah apa? Di sejarah ni ditubuhkan Majlis Gerakan Negara. Baik. Kemudian harapan daripada penulisan ini. Okey, apa yang ditulis kat sini? Negara ini tidak boleh lagi menghadapi satu lagi 13 Mei. Oh, ini satu ayat yang padu daripada nenek moyang kita. Negara ini tidak boleh lagi mampu menghadapi satu lagi 13 Mei. Okay. Seluruh masa depan negara ini bergantung kepada kejayaan pengarah gerakan negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Okay. 13 Mei 69 akan termaktub di dalam sejarah negara ini dengan gambaran yang gelap. Okay. Tarikh itu menjadi lambang atau kenyataan yang penting iaitu memahami sejarah politik dan perlembagaan dan juga menginsafi perasaan perkauman adalah perlu jika pergaduhan kaum yang memungkinkan lebih dahsyat hendak dielakkan di masa depan. Maknanya dia kata apa? Untuk mengelakkan pergaduhan kaum yang lebih dahsyat pada masa depan. Sebab masa depan itu masa sekarang. Dengan ada macam-macam teknologi, dengan ada macam-macam senjata, dengan ada macam-macam akses. Kalau berlaku pergaduhan kaum lagi, akan jadi lagi dahsyat. Maka sangat penting untuk kaum semua rakyat Malaysia menghormati perlembagaan. That was the first things. Kemudian yang keduanya, perlulah, it is crucial for us sebagai rakyat Malaysia untuk memahami jati bangsa lain, mengenali sensitiviti bangsa Melayu, mengetahui sensitiviti bangsa Cina, mengetahui sensitiviti bangsa India dan menghormati sensitiviti tersebut. Okey, menjaga keharmonian itu dan mudah-mudahan insya-Allah dengan perkongsian saya malam ini, insya-Allah kita doakan agar kita kekal menjadi sebuah negara yang selamat, negara yang damai dan bersahabat kita sama rakyat Malaysia. Mudah-mudahan kita mempertahankan persamaan ini. Berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.